Hai semua, bertemu kembali kita di dalam episod yang seterusnya di dalam rangka kerja saya mengembara di seluruh Sabah. Pada episod kali ini saya akan ke Simpang Mengayau di dalam rangka kerja pengembaraan saya selama 3 hari. Okey, dalam episod pertama ini kita akan cover perjalanan saya daripada Labuan ke Menumbuk, ke Kuala Penyu, ke Beaufort, Sepitang, Tenom dan seterusnya ke Keningau. Saya sediakan peta ini supaya anda semua dapat melihat secara idealnya di mana saya akan berada. So, saya akan memulakan perjalanan daripada Labuan menaiki feri ke Menumbuk dan juga melalui jalan Kuala Penyu, dan saya akan singgah sebentar di Beaufort. Bukan akan singgah, sudah singgah pun. Singgah sebentar di Beaufort pada jam kira-kira pukul 11 pagi tu. And then selepas tu saya meneruskan perjalanan melalui Rebuh Raya Pan Borneo ke Sepitang. Untuk pengetahuan, semasa rakaman ini dibuat, Rebuh Raya Pan Borneo tu belum siap sepenuhnya. Masih ada kerabel-kerabel lah orang cakap. Okay, lepas daripada Sepitang, saya tak berhenti lama Sepitang, ambil gambar ya. Okay, daripada Sepitang saya terus meluncur laju ke Tenom. Dan cuaca di Tenom pada masa itu hujan tu. Di gunung dah, di mana, di bukit tu saya terkena hujan. So terpaksa lagi unpack barang apa semua, bungkus dengan plastik dan teruskan perjalanan. So di Tenom saya singgah sebentar di Pusat Pertanian Lagut Seberang kan nama dia tu. Ya, Lagut Seberang Agricultural Research Station. Tu dalam peta tu. Dan sana tak lama, dalam beberapa minit je. Ambil gambar, tengok-tengok, and then terus saya memecut laju ke Keningau. Dan di Keningau saya tidur di homestay. Itu dia homestay dia dekat peta. Capacity ferry kurang, penumpang kurang. Time ni at the beginning of the school holiday. So kereta-kereta tu ada sedikit kurang lah yang akan keluar ke kota. Tapi penuh juga ferry ni. Ini pula adalah selepas saya keluar ke ferry dan saya singgah sebentar di stesen minyak Petron. Petron Menumbuk. Menumbuk pun ada stesen minyak tu sekarang. Di sini saya tengah apa saya buat ni? Oh, di sini saya memeriksa peralatan kamera saya. Maaf ya, sebab kamera saya yang satu tu Akaso tu, ingatkan boleh record suara, tapi tak ada suara lah pula. So saya bagi muzik-muzik je lah supaya tenang.
Saya singgah sebentar di Pekan Beaufort adalah untuk tujuan utamanya adalah untuk berehat sebenarnya dan mencari makan. Perjalanan saya daripada Labuan sehingga ke Beaufort, saya belum lagi sarapan pagi, cuma minum Nescafe je tadi di rumah. So di Beaufort ni saya mengisi perut dan berehat sebentar selama 30 minit. Saya tiba di Pekan Beaufort ni dalam jam 10.50 pagi dan cuaca semasa tu cerah lah. So apa yang kamu tengok di sini ni, saya tengah memeriksa bagasi luggage saya di dalam tu. Okay, apa yang bagusnya Modenas Elegant ni adalah ruang penyimpanan di dalam dia sangat cukup luas, cukup besar. Saya membawa 2 beg sebenarnya. Satu tu saya ikat di seat, satu lagi saya sikut. Orang sini cakap sikut lah. So yang beg sikut ni mengandungi barang-barang penting saya lah. Most important thing is my wallet and then my camera gear. Yang berikat tu pula adalah pakaian saya. Dan yang di dalam ruang penyimpanan tu macam biasalah, screwdriver apa semua. Dengan aerosol untuk tire inflation, emergency. So waktu sekarang ini semasa saya keluar adalah pada jam 11.30 dekat jam 12 ni rasanya. Ada satu cerita yang menarik lah nanti di Jalan Tenom, sebab beg saya tu bukan waterproof yang berikat di seat tu, yang kena ikat dekat seat. So saya kena turun dan bungkus balik beg tu dengan plastik untuk mengelakkan baju-baju saya ni selama 3 hari ni daripada basah. Cuaca di Beaufort tu cerah, tapi di Tenom nantilah ada hujan sedikit. Macam yang kamu tengok dekat awan tu pun adalah sedikitlah macam mendung-mendungnya. So saya sekarang ini sedang meneruskan perjalanan untuk ke Sepitang dan melihat bandar-bandar Beaufortnya. Bandar Beaufort, saksikanlah bandar Beaufort, Pekan Beaufort ni. Saksikanlah Pekan Beaufort. Saya ada bergambar juga tu dekat dia punya monumen kan kena panggil. Dia punya inilah.
Okey, untuk pengetahuan semua, Bandar Beaufort ni dia masih mengekalkan seni bina arkitektur macam klasikal lah. Sebabnya masih lagi ada beberapa bangunan yang dikekalkan mengikut rupa paras pada tahun 1960-an. Seperti contoh, dua blok bangunan ni lah. Nah, dua blok bangunan ni masih lagi macam kayu. Saya tahu di Papar pun ada begini juga dia punya style dia ni. Tapi nampak macam cowboy lah kan, cowboy town lah. Tu masih lagi mengekalkan elemen-elemen seni bina kayu yang kalau ni pun Instagramable juga ni. Dan fakta yang menarik, dulu di Beaufort ni ada satu bank, HSBC, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Bangunannya adalah sebelah bangunan pos ni. Sebentar lagi kita akan tengok bangunan dia lah. Sekarang ni saya kurang pasti apa sudah jadi dengan ni Hong Kong Bank ni. Sekarang dah jadi bangunan kerajaan. Dahulunya dia adalah Hong Kong Bank. So Bandar Beaufort ni juga dia bandar lagi Pekan Beaufort ni juga dia vulnerable dengan ancaman banjir. Itu sebab kalau kamu tengok kedai lama tu, deretan kedai lama tu, dia ada tangga. Sebab bukan apa, sebab banjir. Seterusnya saya akan melalui bulatan famous di Beaufort. Bulatan famous di Beaufort ni dan jambatan dia yang famous tu lah. Jambatan besi tu. Pada masa ini saya meneruskan perjalanan ke Sepitang, keluar daripada Pekan Beaufort, dan di sini bermulalah episod Pen Borneo, bukannya Pen Borneo, P-A-I-N, Pen Borneo yang saya akan lalui di sepanjang jalan habis daripada Pekan Beaufort sehinggalah ke Sepitang. Kepada kereta-kereta yang lowet tu, bolehlah kalau kamu mau lalu, tapi
apa orang cakap sini, tergeser lah di bawah tu. Dia okey lah, boleh jalan dia tu okey sebenarnya. Tapi ada part lah, saya ingat ada 3 part ataupun 4 part jalan dia tu yang sudahlah dia tar tapi dia bombak, memang ombak macam di laut. Dan lagi ada beberapa part tu jalan dia memang gravel. Kalau hujan memang confirm lah berselut lah di bawah tu dengan tanah-tanahnya yang warna coklat, warna, yalah tanah liat. Masuk sudah jalannya kita di Limpas Pekan Beaufort ke Sepitang. Ini macam di Weston ni. And I present to you Jalan Beaufort Sepitang.
Dan akhirnya pada jam 1.15 petang, saya telah pun tiba di Sepitang. Ambil gambar semua tu, teruskanlah perjalanan, teruslah kita pergi ke Tenom. Sebab dah petang dah. Saya tak mau berriding sampai ke malam sebab belum tahu lagi lah tu. Tu tengah hantar WhatsApp bagi wife saya lah, yang bagi tahu my position now, currently my position di mana. Petang ni memang saya dah jangka memang akan hujan. So nanti kita tengoklah di jalan Tenom, jalan Sepitang Tenom macam mana. Ini saya sudah sampai di bulatan untuk menuju ke Tenom, Jalan Tenom. Kalau teruskan lagi, ini selepas bulatan lah. Kalau teruskan saja daripada Sepitang, itu sudah ke Sindumin Lawas. Ini pula Jalan Tenom. Cuaca pada masa sekarang ada awan-awan dah berkepul di atas tu. Itulah yang apa yang saya bagi tahu. On this road I didn't have much footage sebab Akaso GoPro yang saya pakai itu saya tak letak dalam casing, waterproof casing. And if you see over there, kamera yang dekat handlebar saya pun saya sudah cabut. Quite bit disappointing lah sebab saya tak dapat filmkan my entire leg of journey from Sepitang to Tenom lah. Tapi adalah sedikit footage sebelum waktu hujan tu.
Ada satu part di jalan Pitang Tenom ni, yang jalan dia masih lagi gravel lah. Sudahlah gravel dia, macam ada naik sikit jalan dia tu. Saya pernah lalu jalan ni tahun lepas 2021 rasanya. Pun sama juga condition dia. Tak tahulah, mungkin ada engineer issue ke apa di sana tu. Problem lah jalan tu juga. So hati-hatilah sebelum sampai di Tenom. Dan sudah sampai di Tenom. Waktu ini sekitar jam 3.30 lah macam tu. 3.15, 3.30 lah. Dan saya sedang mengisi minyak di stesen Petronas. Juga berkira-kira mengenai dengan cuaca tu di depan tu. Cuaca di depan tu telah pun mengikuti saya daripada pegunungan tadi, daripada bukit tadi. Dan saya khawatir jikalau hujan. Tapi masalahnya sekarang ni pun sudah hujan rintik-rintik. Orang sini panggil hujan barai-barai lah. Ini jalan ni saya hendak ke Lagut Seberang, pusat pertanian Lagut Seberang di Tenom. Just tengok-tengok je lah, dah lah masuk. Tapi ialah mau tengok di sana kan apa yang ada. Jarak daripada Tenom, Pekan Tenom ke Lagut Seberang tu boleh tahan jugalah jauhnya. Dalam berapa kilometer? 10 kah? 10 ke 14 ke 17 macam tu lah kilometer. I didn't count the kilometer sebab saya terlampau risau hujan tu di depan tu. Kita sampai sudah di Taman Pertanian Sabah di Lagut Seberang. Punya payah sampai kemari ni betul-betul mencabar sebabnya hujan tadi daripada tengah hari di Jalan Tenom tu. Wah, terpaksa 2-3 kali kering basah, basah kering, kering basah, basah kering. Tapi apapun itu kita sudah sampai di sini di Tenom, di Taman Pertanian Lagut Seberang. Dan tanpa melengahkan masa lagi, hujan pun sudah di sebelah sana tu. Kita round-round dulu di dalam. Mana dah tahu ada apa-apa kan di dalam tu. Jom kita round. Lepas ambil gambar depan tu, saya disapa oleh staf Taman Pertanian Lagut Seberang ni. Dia tanya pergi mana. Dan saya kata daripada Labuan. Lepas tu saya bagi tahulah, buka kah Taman Pertanian tu? Dia cakap buka, masuk saja. Dan saya pun masuklah ke dalam taman ni.
taman ni boleh tahan lawa lah juga. Dia macam resort, tapi dia bukan resort. And then adalah dibagi tahulah kalau musim-musim buah, musim-musim buah-buahan, dorang ni pun ada buat macam macam seremoni, macam majlis. Siapa datang sini bayar beberapa bayaran lah yang akan dikenakan, and then makanlah sepuas hati buah tu. Tapi nak tahulah itu orang yang bagi tahu saya. Lagipun saya first time masuk di sini ni. Tengok taman ni kan macam mana. Okey lah, lawa lah, macam resort juga. Tapi bukan resort, dia taman pertanian. Okey, keluar saja daripada Taman Pertanian Lagut Seberang. Tanpa melengahkan masa lagi, saya teruskan perjalanan ke Keningau, kerana jam pada masa itu telah menunjukkan pukul 3.50 petang, dan apabila saya keluar daripada Taman Pertanian ini mungkin sudah pukul 4. Tenom dan Keningau tak jauh, tapi saya takutlah hujan kan. Tadi hujan, sekarang ni pun cuaca pun macam hujan juga. Keluar saja dari Lagut Seberang, saya menelusuri Pekan Tenom. Actually Pekan Tenom ni tak juga berapa besar, tapi okey lah untuk kepadatan penduduk yang kurang daripada 60,000 orang, 50,000 orang macam tu. Dan waktu sekarang ini sedang menunjukkan pukul 4 suku. Dan saya kena terus pecut lah ke Keningau sebab saya tak mau terperangkap lagi dengan hujan, dan juga saya tak mau riding pada waktu malam. Kalau waktu malam riding ni bukan apa, macam-macam bahaya yang lebih dahsyat yang boleh kita dapat.
pula sebab saya berhenti di depan tu hujan dan ada pula lori ni. Inilah lori ni. Kejut time tu dibuatnya. Di belakang tak mana-mana, tiba-tiba ada pula dia. Ni saya berhenti depan ni sebab di depan tu hujan. Saya pula beg tu belakang saya tak balut dengan plastik, dan juga kamera Koso saya yang dekat chin, helmet chin tu tak di cover. Tu nampak saya masukkan kabel. Dan akhirnya pada jam 5 suku saya telah pun sampai di Bandar Keningau, dan ini adalah footage di mana saya mencari penginapan saya. So saya akhiri dengan video di episod kali ini dengan sektor pengembaraan saya pertama daripada Labuan sehinggalah ke Keningau. Dalam episod yang kedua, daripada Keningau kita akan melalui jalan Marak-Parak sehinggalah ke kota Marudu. Cumanya pada episod kedua itu ada beberapa footage lah, akan jadi lebih panjang sedikit daripada yang sekarang ni pun. Sekarang ni pun dah panjang dah ni. So stay tune, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga subscribe kepada channel saya supaya saya lebih bersemangat untuk mengupload video-video touring lain. Ada sebenarnya video ni, tapi itulah, tolonglah subscribe ya. Okay.